Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah, bersua kembali di Dewan Galeri Aura Islam Bandaraya Iskandar Putri. Bersama dengan saya di sini satu peralatan yang sedia ada di Galeri Aura Islam. Peralatan yang sungguh istimewa. Peralatan ini yang saya percayai. Peralatan yang telah digunakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Yunus, wafat pada tahun 401 Hijrah. Kemudian ianya dimanfaatkan oleh anak muridnya Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki, wafat pada tahun 421 Hijrah dalam kitabnya Al-Azminatu wal Amkinatu. Sidang penonton, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, inilah dia alat yang amat istimewa, dinamakan dengan nama Al-Astrolab. Dalam bahasa Inggeris disebut Astrolab. Lebih istimewa lagi alat ini telah didirikan dengan sebatang tiang tembaga. Dalam istilah bahasa Arab ilmu falak disebut Qamatul Istiwa. Qamatul Istiwa iaitu tiang tegak, dan nilai tegaknya, sudutnya adalah 90 darjah. Jadi Qaimatul Istiwa, tiang tembaga yang tegak dengan nilai sudut 90 darjah ini memegang erat alat yang dinamakan Al-Astrolab. Jadi alat ini telah direka bentuk sedemikian, maknanya dua dalam satu. Dalam satu peralatan ada dua. Pertamanya ada tongkat istiwa, Qaimatul Istiwa, dan yang kedua Al-Astrolab. Kenapa digabungkan dua alat ini? Untuk mencerap dan mendapatkan nilai tepat darjah ketinggian matahari. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dalam Al-Quran surah Al-Lail ayat yang kedua, wan nahari iza tajalla, demi siang hari apabila terang benderang. Maka Allah bersumpah terhadap waktu siang. Bila bermulanya waktu siang? Iza tajalla, apabila terang benderang. Dan terang benderang ni nak dinilai pada ketika itu matahari berapa kadar ketinggiannya. Dan pada ketika itu jam tangan kita pukul berapa. Dikira sebagai siang hari yang ada nilai amat berguna kepada segala benda-benda hidup di muka bumi. Wan nahari iza tajalla. Maka pada alat ini ada instrumen paling penting, iaitu alat untuk mengukur ketinggian matahari menggunakan kaedah bayang. Jadi apabila matahari berada di sana sebagai contoh, bayangnya akan jatuh kena pada salah satu bahagian di penghujung garis penunjuk ini, maka di situ kita boleh lihat berapa ketinggiannya. Kita boleh lihat. Contohnya di sini. Maka ditulis di sini satu huruf, iaitu huruf H. Huruf H tu abjad. Kalau kita ubah, maknanya 5 darjah. Pada ketinggian matahari 5 darjah yang dapat diukur dan dapat
dicerap, malah dapat disukat nilai darjahnya menggunakan salah satu daripada bahagian peralatan ini, al-asturlab. Jadi 5 darjah. Kalau 5 darjah itu 1 darjah 4 minit. 5 kali 4 20 minit. Ini berarti 20 minit selepas matahari terbit. Matahari terbit disebut dalam istilah syuruq. Jam waktu solat akan menulis istilah syuruq. Shin, ra, waw, qaf. Syuruq. Waktu terbit matahari. Jadi apabila terbit matahari, katakan jam 7 pagi, kita tambah lagi 20 minit. 7.20. Maknanya 20 minit selepas matahari terbit, keadaan di muka bumi terang benderang. Maka hal ini juga disebut dengan istilah al-isyraq. Asyraqa yusyriku isyraq. Maknanya muka bumi ini dipenuhi dengan cahaya matahari. Cahaya matahari berselerak jatuh di permukaan muka bumi, menandakan rezeki sedang diagih-agihkan. Kerana Allah mengagihkan rezeki mengikut sinaran pancaran matahari. 20 minit selepas matahari terbit, kalau diukur dengan alat ini, al-asturlab, matahari dengan ketinggian 5 darjah, maka semua permukaan bumi telah dipenuhi dengan cahaya matahari. Kerana setiap hari, waktu terbit matahari berubah-ubah. Keadaan akan semakin rancak dan memuncak. Maha pengasih, maha penyayangnya Allah. Agihan rezeki akan memuncak apabila ketinggian matahari itu 45 darjah. Ini berarti kiranya matahari terbit jam 7 pagi, 3 jam kemudian jam 10 pagi. Itu adalah kemuncak agihan rezeki. Yang sememangnya itulah waktu paling afdal menunaikan solat sunat duha yang Allah bersumpah dalam surah Ad-Duha, wad-duha, demi waktu duha, terang benderang, rezeki diagihkan, tiada halangan, tiada dalangan. Siapa yang berusaha pasti tak mengecewakan. Sidang penonton yang dirahmati Allah, mungkin kita bertanya, apa perlunya alat sedemikian? Sebagaimana yang saya nyatakan, oleh kerana waktu syuruk berubah-ubah, maka waktu isyraq berubah-ubah. Waktu duha berubah-ubah. Gunakan alat al-asturlab untuk memastikan alat al-asturlab ini dapat mengukur dengan tepat ketinggian matahari, maka dihubungkan dengan satu tiang. Tapi ini bukan tripod. Ini satu pot saja, satu tiang tembaga yang tegaknya 90 darjah untuk memastikan bahawa dapat memberi nilaian yang tepat sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat ketiga surah Asy-Syams. Wan nahari iza jallaha, demi siang hari apabila jallaha, menampakkan segala makhluk yang ada di muka bumi. Apabila matahari dapat disukat ketinggiannya 45 darjah seperti di sini ditulis mim ha, itu abjad. Mim ha itu maknanya 45. Maka pada waktu itu jam 10 pagi itu yang telah kita sabitkan ketinggiannya 45 darjah, maka ketinggian matahari 45 darjah, semua benda di muka bumi yang mendapat pancaran cahaya matahari akan membalikkan semula. Mata kita akan kecil sedikit kerana semua benda membalikkan cahaya.
dedaunan pokok membalikkan cahaya, tiang rumah membalikkan cahaya, dinding rumah membalikkan cahaya. Semua benda-benda mendapat cahaya matahari dan membalikkan cahaya, menunjukkan betapa pengasih penyayangnya Allah Subhanahu Wa Taala memberi peluang kepada manusia untuk meraih. Sebagai contoh, apabila saya diberi kepercayaan untuk mendapatkan pokok gaharu, maka pada waktu itu apabila kita perhatikan gunung, kita dapat pastikan daripada rimbunan pokok-pokok yang begitu banyak di gunung, pokok mana merupakan pokok gaharu. Kerana gaharu itu adalah raja pokok, dia akan tertinggi sedikit daripada pokok-pokok yang lain. Hanya pada waktu duha, mata kasar dapat membezakan. Kemudian kita menuju ke pokok tersebut dalam jarak 1 kilometer di hadapan, 2 kilometer di hadapan, 3 kilometer ke hadapan sah. Pokok yang dicerap itu adalah pokok gaharu kerana mampu mata melihatnya dengan nilai-nilai yang Allah Subhanahu Wa Taala perakukan. Inilah dia satu-satunya alat yang amat berguna, dengan tepat telah diusahakan. Bayangkan alat ini sudah 1000 tahun. Begitu juga alat yang ada di sini. Pada alatan ini dia lebih kepada untuk kita membuat penilaian di waktu malam. Kalau al-astrolab di sini untuk waktu siang, menggunakan cahaya matahari dan bayangnya. Tapi alat ini juga namanya yang sama, al-astrolab, juga dihubungkan dengan tongkat al-istiwa, qaimatul istiwa. Bayangkan tembaga yang original, dan saya dapati maknanya ini juga sudah 1000 tahun. Alat yang digunakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi, wafat pada tahun 421 Hijrah, ada di Dewan Galeri Aura Islam. Boleh datang ke sini untuk memanfaatkannya. Jadi ada lubang di sini untuk kita buat telekkan. Kita buat telekkan tentang kedudukan buruj. Maka kita akan letakkan kedudukan buruj kerana di sini adanya, kita kata, garisan grid yang disediakan bersama dengan senggatan sudut 360 darjah untuk sehari. Maka dibuat kepada kita sengatan setiap 5 darjah, 5 darjah, 5 darjah, 5 darjah untuk memudahkan kita. Kalau 5 darjah maknanya perubahan 20 minit. Oleh itu kita akan menilai pergerakan bintang. Telekkan di sini kedudukan satu buruj. Katakan buruj Hamal. Apabila kita melihat satu buruj namanya Hamal, dalam bahasa Inggeris Aries, dalam bahasa Melayu bintang-bintang yang dirupa bentukkan seperti kambing gurun, maka kita dapat ketinggiannya dan kita boleh menilai. Setiap 20 minit dia akan berganjak 5 darjah dalam tempoh masa 20 minit. Jadi kalau orang dia mancing, kiranya dalam masa 20 minit tak dapat juga, beralihlah di tempat yang lain. Itu nilai yang perlu difahami. Apa jua nikmat yang Allah beri kepada hamba-Nya, kita manfaatkan, kita gunakan, kita sebarluaskan, supaya ianya apabila dimanfaatkan, dimakmurkan, ditambah lagi kebaikan untuk manusia sejagat. Sekadar itu dulu yang mampu saya terangkan, sehingga bersua kembali dalam program khas. Semuanya ada di Dewan Galeri Aura Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.